Nak cerita secara umum dulu, faedah, kelebihan belajar hadis ni. Terutamanya kepada orang perempuan lah. Kepada orang perempuan, banyak perkara yang kita rasa boleh dibaiki dan selama ini tidak terbaiki dalam masyarakat. Tidak terbaiki dalam masyarakat kerana tak faham. Sebenarnya kalau kita kaji betul, tak faham hadis. Itu je. Misalnya, ini kena bersedia dulu. Akan datang pun macam ni juga. Banyak perkara-perkara yang tak serupa lah dengan yang selama ni kita terima. Tetapi benda tu tidak salah. Bahkan benda tu kadang-kadang apabila kita fikir dengan tenang, dengan baik, sebenarnya lebih menguntungkan kita, lebih menyenangkan kita, dan itu lebih menenangkan perasaan dan hati kita, lebih dapat meyakinkan orang terhadap Islam. Tak timbullah masalah sistem Islam, agama Islam liberal macam-macam, tak timbul. Ni punca timbul benda-benda ni salah satunya kalau kita mengambil kira ikhlasnya orang-orang yang kalau kita mengambil kira kita adaikan mereka itu ikhlas, puncanya ialah kerana tak faham hadis. Itu. Misalnya dianggap orang perempuan ni kelas 2, kelas 2, difahamkan dalam masyarakat orang perempuan ni, Siti Hawa lah, dijadikan daripada tulang rusuk Adam. Hawa dijadikan daripada tulang rusuk Adam. Maklum tu umum, ramai duk faham macam tu. Ada pun hadis sebut gitu, zahirnya nampak macam tu. Sebab itulah ramai yang keliru. Kalau kita belajar hadis, kita boleh tahu. Sebab ada dalam istilahnya orang panggil riwayat bil lafzi, ada riwayat bil makna. Riwayat bil lafzi ni betul-betul seperti yang Nabi SAW cakap dulu, macam itulah yang dinukilkan. Riwayat bil makna ni dia ambil mafhum saja, lafaz itu ditukar oleh orang kemudian. Dia kira itu tidak salah, tetapi lama kelamaan orang ni tukar sikit, orang ni tukar sikit, dia jadi lain makna dengan bertukarnya lafaz tadi. Ini orang panggil riwayat bil makna. Hadis yang menyebutkan Hawa tu dijadikan daripada tulang rusuk Adam, itu adalah hadis riwayat bil makna, yang diriwayatkan dengan makna dia, mafhum dia, bukan lafaz dia. Kita kena tengok satu lagi hadis yang Nabi SAW kata orang perempuan itu, Hawa itu dijadikan seperti perempuan itu dijadikan seperti tulang rusuk. Seperti, bukan dijadikan dari tulang rusuk. Tapi ada dalam hadis sebut dijadikan dari tulang rusuk. Zahirnya nampak macam dari tulang rusuk. Tulang rusuk siapa? Setengah tu kata tulang rusuk Adam lah, moga Hawa tu jadi daripada Adam. Tapi kalau kita tengok dalam Quran, dia sebutkan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan min anfusikum azwaja, menjadikan daripada diri-diri kamu isteri-isteri kamu. Mana dia guna perkataan min, wa khalaqa minha zawjaha. Allah SWT menjadikan darinya isterinya, darinya. Situ keliru. Dalam ayat yang lain Allah SWT menjadikan isteri-isteri kepada kamu itu daripada diri kamu. Kita nak faham macam mana kalau dari diri kamu? Kan adakah juga suami yang lebih muda daripada isteri? Dijadikan bila daripada tulang daripada tulang rusuk dia, isteri dia tu lahir dulu lagi. Dijadikan bila? Sini keliru. Sebab itu kalau kita belajar dengan baik Quran dan sunnah ni, kita boleh selesai semua. Yang betulnya hadis ini iaitu perempuan itu dijadikan seperti tulang rusuk, bukan dari tulang rusuk. Itulah yang riwayat bil lafz, riwayat dengan lafaz. Akibat daripada kata perempuan dijadi daripada tulang rusuk, maknanya perempuan ini, setengah orang menyimpulkan sebab apa perempuan ini kalau budak kecil, perempuan yang belum cukup umur 2 tahun, air kencing dia tu kena basuh. Budak lelaki tidak. Kenapa? Alasannya kerana orang perempuan ni dijadikan daripada darah dan daging, dan darah dan daging itu kotor.
Orang lelaki dijadikan daripada tanah. Tanah tu suci. Itu pendapat dia. Ini akibat daripada tadi lah. Padahal kalau tak ada ni jadi daripada Adam apa, tak timbul dah masalah tu. Kalau tak jadi daripada Adam, jadi daripada apa? Jadi daripada tanah lah. Seperti Adam jugalah. Sebab kita tidak nak bincang lagi sekarang ni apa maksud min di situ. Khalaqa minha zawjaha. Min di situ apa makna? Tidak nak bahas lagi sekarang ni. Cuma nak cerita kadang-kadang kesilapan faham dalam masyarakat ni sehingga orang menganggap perempuan ini kelas 2, kurang. Dia daripada pemahaman hadis yang tak betul. Itu je saya nak cerita. Pemahaman hadis yang tak betul. Lagi dikatakan ini yang tersebar dalam masyarakat. Nabi Adam tu dulu dikeluarkan daripada syurga ni kerana Hawa. Hawa lah yang menggoda dia. Syaitan goda Hawa dulu. Melalui Hawa, Adam tergoda. Inilah yang tersebar dalam masyarakat. Yang sebenarnya tidak. Yang sebenarnya tidak. Bahkan fahaman yang seperti itu bercanggah dengan Quran pun. Sebab dalam Quran disebutkan fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuld. Syaitan telah menimbulkan waswasah dalam kepada Adam. Fawaswasa ilaihi, kepadanya, yakni kepada Adam. Dia tidak kata ilaiha. Dalam Quran tak ada satu pun. Fawaswasa ilaihi, mana kepada Adam tu, dia goda Adam. Bukan, lepas tu dia kata ya Adam, jelas dia sebut wahai Adam. Dia tidak kata ya Hawa, tak ada. Ataupun goda kedua sekali pun tidak juga. Adam dulu yang tergoda. Kalau kita nak kira dari segi logik pun munasabah. Sebab biasanya orang perempuan dia ikut orang lelaki ya. Kalau suami dia tergoda, mudah. Tapi kalau isteri tergoda belum tentu lagi. Itu kenyataan. Tetapi sudah banyak penyelewengan berlaku sehingga orang anggap perempuan ni tak boleh diharap. Perempuanlah yang punca jadi orang lelaki ni rosak. Perempuanlah penipu, penggoda, macam-macam. Sebetulnya tidak. Ini kerana silap faham. Silap faham. Silap faham ni hadis, tinggalkan hadis. Kita tidak belajar hadis secara mendalam. Kalau belajar hadis secara mendalam, tak timbul dah perkara yang seumpama itu. Tak timbul. Timbul ini kerana hadis itu baca begitu saja. Itu pun mujur dah kalau baca. Setengah-setengah tu tak baca pun. Sepanjang hayat orang panggil dia ni jadi ulama dah. Dia kitab hadis pun tak habis belajar. Itu yang mengecewakan.